Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nipasu wal wiladatu wal mautu. Bermula yang mewajibkan mandi itu 6. Pertama, memasukkan hasyafah pada faraj, dan kedua, keluar mani, dan ketiga, keluar haid, dan keempat, keluar wiladah, darah wiladah, wan nipas, maknanya keluar darah habis beranak, wal wiladah, dan kelima, keluar anak, wal mautu, dan keenam, mati. Jadi pada hari ini insya-Allah kita mengaji tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita wajib kena mandi. Bermula yang mewajibkan mandi, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi 6. 3 berkongsi lelaki dan perempuan, dan 3 lagi khusus bagi perempuan saja, itulah haid, nifas dan wiladah. Keluar mani, masuk hasyafah dalam faraj, keluar air mani dan mati, itu berkongsi sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau bersetubuh, sama ada yang memasuk ataupun yang dimasuk, ataupun keluar air mani sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun mati, ini semua berkongsi lelaki dan perempuan. Tapi 3 lagi itu khusus bagi perempuan, iaitu haid, nifas dan wiladah. Itu. Cuma kalau kita mengaji bahasa Arab, kadang-kadang kita dengar ghusli, kadang-kadang kita dengar ghusli. Kadang-kadang kita pun keliru. Kadang-kadang sebut ghuslu, kadang-kadang sebut ghuslu. Kalau lapas ghain sin lam, kalau dia disandar kepada sebab, maka dibaca dengan ghuslu. Kenapa kita kena mandi? Sebab mandi sunat Jumaat. Kenapa kita sunat mandi? Sebab 2 hari raya. Kalau jenis macam ni, dia baca dengan ghus. Begitu juga kalau kita menyuci badan, menyucikan anggota kita, dia panggil ghuslu. Tapi kalau disandar untuk pakaian, dipanggil ghuslu. Ghuslu siap, basuh baju. Ni banyak orang yang kurang halusi, tapi boleh kita guna ghuslu ni boleh. Tapi di antara paling fasih, pendapat yang afsah paling fasih dalam bahasa Arab, ghuslu ni untuk
untuk anggota, untuk basuhan anggota dan segala mandi sunat. Kan? Mandi sunat Jumaat, mandi sunat 2 hari raya, dibaca dengan ghuslu. Kalau ghuslu ni makna kita lebih terjemah dengan makna basuh. Bukan mandi, basuh. Ghuslu siap. Tu. Ini yang absah, tapi kadang-kadang Arab ni diikut suka dia nak baca ya ghuslu. Kita pun tak salah kalau kita nak baca ghuslu ataupun ghuslu. Macam najisun wa najasun, najas najis, begitu juga. Yang pertama memasukkan hasyafah pada farash. Maknanya bila berlaku persetubuhan, maka di situ wajib mandi. Dua-dua pasangan itu wajib mandi dengan sebab masuknya hasyafah dalam farash. Hasyafah ni kepala zakar tu. Kalau di kampung dia panggil kepala $4. Nampak macam mana aku dah sebut tu? Kan? Guru sebut kepala $4. Dia masuk je habis. Terpaksa kena cerita. Dalam masjid pun benda ni kena cerita. Kalau tak pandai ni, semayang pun tak sah. Ilang jul hasyafah, memasukkan hasyafah kepala itu pada farash, dalam farash. Kepala tu hak tu lah. Cuma kalau masuk separuh contoh ni kepala, dia masuk sekerat ni, lagi dia tak tenggelam dalam farash, maka tak mengapa lagi. Tapi taklah panjang ni kan, lebih kurang panjang ni. Kalau dia sekerat saja masuk, dia tak tenggelam habis kepala dia, tak mandi junub lagi. Tak kena mandi. Dia tenggelam masuk je, habis. Tenggelam masuk kepala $4. Faham tu? Mudah-mudahan. Masuk tu sekaliannya, terbenam semua. Tapi yang tidak ada hasyafah, nak kira lagu mana? Dia ni tak ada hasyafah, dia kira qadar kebiasaan hasyafah. Dia kira qadar, mengikut qadar. Walaupun dengan tidak qasad, dia dalam bahasa Arab, kalau ilash ni memasuk. Kalau kita faham memasuk ni maknanya kena buat, kan? Tapi sebenarnya bukan ilash, wulush. Wuluh ni masuk. Sama ada dia masuk ataupun termasuk ataupun dimasuk, kan? Dia wajib kena mandi. Betul. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Arab, ilash ke makna, sebab tapi kenapa disebut ilash? Kerana selalu biasa ghalibnya ilash. Jadi ni kena faham ni, kan? Kena faham ibarat kitab-kitab ulama. Kita pandai bahasa kononnya, ni apa ilash? Tak, dia sebut tu kerana ghalibnya ilash. Ilash ni memasuk, tapi sebenarnya makna wulush. Wuluh ni masuk. Sama ada masuk dengan jalan ilash, dengan jalan memasuk, ataupun dimasuk atau termasuk. Faham tak? Nah itu. Itu. Walaupun dengan tidak niat, walaupun pada ketika tidur, ataupun dengan dia tidak ada qasad, dia tidak niat pun terjadi berlaku macam ini, maka tetap kena mandi. Kemudian farash. Lepas tu kalau kita mengaji kitab tradisional ni, kitab turah ni, kita akan mengaji bahasa, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Arab. Farash ini kalau kita bila sebut farah, kita faham farah tu lah, hak perempuan, hak depan. Tapi farah ni makna asalnya lubang. Asal maknanya lubang. Setiap mana lubang lah. Sama ada lubang farash atau kalau lubang yang di hadapan nama dia kubul, kalau yang di belakang nama dia dubur. Faham? Tu. Sama ada kubul ataupun dubur. Sama ada lubang perempuan ataupun binatang. Kan?
ataupun dubur binatang. Kan? Ni kena sebut. Kena malam ni pula duduk tempat tu imam ni. Buat macam mana? Ini. Ataupun dubur lelaki. Sama ada lelaki tadi ni kecil ataupun tua. Hidup ataupun mati. Dia tu kena mandi. Tapi kalau yang mati tak kena mandi dah. Ataupun dubur diri dia sendiri. Dia masukkan zakar ke dalam punggung dia sendiri. Ataupun dia masukkan zakarnya dalam zakar orang lain. Itu pun dia juga. Itu. Sebut lubang. Dia asalnya farash ini sama ada lelaki ataupun perempuan dia panggil farash. Tapi untuk ulama nak membezakan di antara lubang lelaki dengan perempuan, maka ulama sebut yang lelaki zakar, yang perempuan farash. Kan? Macam lapas zaud. Zaud ni maknanya pasangan. Pasangan ni dia lelaki perempuan baru nama pasangan. Kalau seorang tak nama pasangan. Asal zaud ni isteri boleh panggil suami dengan zaud dan suami boleh panggil isteri dengan zauj. Zauj ni mana pasangan berpasangan. Tapi dalam paraid jadi payah. Kan? Bila sebut zauj ni pasangan ni lelaki ke perempuan. Jadi ulama paraid lah yang memisah jadi zaujah dengan zauj. Zauj untuk lelaki, zaujah untuk perempuan. Ulama paraid yang pisah. Asalnya zauj ni untuk nama pasangan, lelaki perempuan, suami zauj, perempuan pun zauj. Tapi ulama paraid dia takut jadi kita keliru. Jadi dia pisah perempuan zaujah, lelaki zauj. Itu kat farah. Farash ni asalnya umum lagi. Tak kira lubang. Sama ada lubang depan atau belakang, nama dia farash. Tapi oleh kerana keliru sebut farash, lelaki disebut zakar, perempuan disebut farash. Asal farah ni tak kira lubang, sama depan lubang depan tu belakang, sama binatang. Tengok Syekh sebut sini, masuk hasyapah dalam lubang farash. Kan? Bila sebut farash, kalau kita faham farash ni betul, kita tak tanya ustaz lagu mana kalau dia tadi pi rogo lembu. Dia rogo lembu. Kena mandi, dia kena mandi. Lembu tak payah mandi lah. Kalau nak bagi mandi pun boleh juga. Lembu tak kena mandi, kita kena mandi. Sebab hasyapah kita telah masuk dalam farash. Farash lubang umum. Dalam mana-mana kitab fiqh sebut farash ni sama ada kubul yang di depan ataupun dubur yang di belakang. Sama ada perempuan ataupun binatang, ataupun dubur kedua-duanya, ataupun dubur lelaki. Sama lelaki tadi kecil ataupun besar, hidup atau mati. Cuma kalau yang mati tu maknanya kalau di depan kita aja kena mandi, mayat tak kena dah. Ataupun dubur diri dia sendiri. Dubur diri sendiri. Tahu mana hak dia terlalu panjang, dia buat masuk dalam punggung. Kena mandi juga. Tu. Ada dalam kitab besar-besar lagi, dia buat misal mana? Kalau orang tu masuk dalam farah perempuan, adakah dia kena mandi? Dia masuk dalam farah perempuan. Haji agak-agak kena mandi tak? Sebab bila dia masuk, zakar dia masuk sekali. Kan? Zakar dia masuk sekali. Bila zakar dia masuk sekali, dia kena mandi. Dia kena mandi bukan sebab dia masuk, sebab zakar dia ada dalam tu. Ni dalam kitab-kitab Jawi ada sebut, kitab-kitab yang besar-besar. Kitab-kitab Arab begitu juga. Tapi mayat yang sudah dimandi, kan? Bila berlaku persetubuhan, mayat tak kena mandi dah. Biar memang mayat dia kena mandi sebab dia mati. Tapi bila dah mati, bila berlaku persetubuhan, mayat tak kena dimandi dah. Benda ni berlaku. Benda ni ulama sebut bukan tak berlaku. Kan? Jadi tak kena mandi dah. Dulu untuk belah kampung-kampung tu, tak tahulah apa amalan dia amal. Ni bukan Tok Ali ni. Dia mati, hak tu duk naik lagi. Hak tu. Faham hak tu nah? Hak tu duk naik lagi. Mati tu duk naik lagi. Dia mati dah, tapi hak tu duk naik lagi. Dia duk belajar mana jin ke apa ke. Hak tu tak mau turun. Ada berlaku tu. Jadi nak buat macam mana nak pergi turun? Bini kena naik.
bini kena naik balik. Ni cerita ni banyak tempat berlaku. Jadi jangan duk ambil emo ni kan. Kita tengok nombor telefon tepi jalan kan, ubak perkasa. Tak ni takut dia orang masuk jin. Dia masuk jin mati duk pacak. Nak pacak macam mana, malu kat orang duk pacak mati. Jadi bini kena naik. Bini naik baru dia jatuh balik. Ni cerita ni kalau dah mandi dia naik juga, bini boleh naik tak kena mandi dah. Ni cerita ni. Ini. Kena hari ni bab ikut hari ni kena tulis 18 SX kan. Dia kan boleh malu-malu. Benda ni hukum. Kita dalam masjid tak ada masalah. Itu. Keluar maknanya memasukkan hasyap. Jadi kalau dia rogoh binatang, dia kena mandi. Baik, itu. Memasukkan hasyapah kepala zakar itu dalam farash. Farash ni makna sama ada farash lubang, sama ada farash di depan ataupun di belakang. Sama ada lelaki pun ataupun lelaki hak depan pun tahu mana boleh masuk, ataupun hak belakang. Sama ada binatang ataupun kanak-kanak ataupun orang tua. Dan kedua, keluar mani, keluar air mani, dia wajib kena mandi. Sama ada keluar pada ketika keluar tu dia syok ataupun tidak kan. Sama ada dia berasa lazat ataupun tidak, dia kena mandi. Jadi kalau orang yang bersetubuh, dia ada dua sebab dia kena mandi. Pertama, dia memasukkan hasyapah. Yang kedua, keluar air mani. Tapi tak kena mandilah dua kali, mandi sekali je lah. Sebab dia kita faham, takut kita faham lain dah. Sebenarnya kalau dia masuk tak keluar air mani, dia kata pada saya hanya saya hanya mau masuk tapi tak keluar air mani, adakah kena mandi? Kena mandi. Semata-mata masuk je terbenam kepala itu, dia kena mandi dah. Sama ada keluar air mani atau tidak. Yang keduanya, keluar air mani dan kedua keluar mani. Itu. Sama ada keluar ini dengan jalan mimpi ataupun pada ketika sedar. Sama ada dia sedar ataupun dia mimpi. Jadi ada soalan, kenapa bila keluar air mani dia tak najis? Air mani dia tak najis. Air kencing najis. Tapi air kencing ni bila keluar air kencing dia najis tapi tak wajib mandi. Air mani pula keluar, air mani tu tak najis tapi kena mandi. Air kencing najis tapi kena mandi. Air mani pula tak najis tapi kena mandi. Tu. Sedangkan air sebab kena mandi ni, sebab air mani ni bila dia keluar badan kita akan lemah. Beratus tenaga yang akan keluar, yang akan hilang daripada badan kita. Sebab tu Islam suruh mandi. Sebab tu makruh dalam Islam disuruh melambatkan mandi. Dia makruh. Eloknya selepas tu mandi, dia mengembalikan tenaga. Ni orang putih seni kaji. Dia kata ribuan tenaga akan hilang bila kita selepas bersetubuh. Jadi Islam suruh mandi. Walaupun air mani tak najis, ialah untuk mengembalikan tenaga kita. Sebab tu dalam Islam makruh kita melewatkan mandi. Disuruh mandi awal supaya tenaga tu cepat kembali. Air kencing pula dia najis tapi keluar tak kena mandi. Sebab apa?
dia bukan lemah badan keluar air kencing, bahkan lagi segar. Selalunya bila lepas orang kencing dia bilang kan, sedap, syok dia bahasa tu. Dia bukan bahasa lemah, dia bahasa segar lagi bila dia buang air kencing. Ini rahsia hikmatnya syariat suruh walaupun air kencing ni najis, tapi dia najis tapi hanya cukup memadak dengan membasuh, yakni dengan berwuduk ataupun basuh sahaja. Air mani dia tadi suci, tetapi wajib kena mandi. Ada juga soalan, Ustaz, bila buang angin kan, angin kena buang angin, kenapa pula pergi basuh muka kan? Dia kentut, tiba-tiba muka kena basuh, tangan kena basuh, kenapa tak basuh punggung? Sepatutnya punggung kena basuh bila kentut kan? Kata ulama, sebab bila dia kentut muka yang malu, punggung tak malu. Muka yang malu, lalu muka disuruh basuh muka. Sebab yang malunya bila terkentut ni muka yang malu, punggung tak malu pun, punggung selamba ya. Oleh kerana tu disuruh basuh muka dan tangan kan? Jangan kita pelik kan? Kadang-kadang kita ni apa dia, kita bawasir. Kalau bawasir pergi jumpa doktor kan, doktor tak cucuk punggung kan, dia bagi makan ubat, makan kuk mulut. Kadang-kadang bukan dia cucuk punggung, dia cucuk kat sini, dia cucuk kat tangan, dia orang masuk ubat. Ada orang kampung dia kata, lah doktor, saya ni bawasir, kenapa tak cucuk kat punggung, kenapa cucuk kat tangan? Begitulah kita ambil wuduk kan, kentut tu dia yang punggung yang puncanya, tetapi yang kena basuh muka. Sebab apa? Muka yang malu. Itu. Baik, ini air mani. Yang air mani ni pula tak macam tadi. Dia kata, Ustaz, saya tak masuk pun, tapi tak ada masuk keluar. Tak ada masuk keluar. Dia tadi kena mandi dengan sebab keluar mani, bukan dengan sebab masuk. Yang tadi pula dia kata, Ustaz, saya masuk tapi air mani tak keluar kan? Itu pun kena mandi juga, sebab dia kena mandi sebab masuk, bukan dengan sebab keluar air mani. Ini baik. Lepas tu air mani kita tahulah ciri-ciri dia kan? Kita tahu ciri-ciri air mani ni. Lelaki tak payah sebut lah, kita tahu ciri-ciri air mani. Cuma mazi tu najis. Mazi kena ingat najis, air galak dia panggil. Pada ketika berlaku rangsangan, dia akan keluar air putih. Itu air yang jernih tu, itu dia kena basuh. Wal haidu, dan darah haid. Dan keempat, dan ketiga keluar darah haid. Ni dia kena mandi, wajib dia kena mandi. Ini dia panggil darah tabiat. Ini normal lah kalau perempuan keluar haid. Yang keluar daripada hujung rahim perempuan. Dia keluar daripada hujung rahim perempuan. Dan ketiga keluar haid. Barangkali nanti akan datang sampai bab haid. Wan nipasu, dan keempat keluar darah habis beranak. Bila anak keluar habis tu, darah yang akhir tu dia panggil darah nipas. Dia panggil ad-damu al-khariju akiba faraghi rahimil mar'ati minal hamli. Apabila keluar darah tadi menyusuli selesainya kosongnya rahim perempuan daripada kandungan.
walaupun alaqah atau mudrah, walaupun darah tadi ni darah dia panggil gugur kan, walaupun alaqah dia mesti alaqah ni seketul darah, dia mesti jadi darah beku, dia boleh jadi anak. Dia kena mandi wiladah. Ataupun mudrah ni dah jadi daging, dia dah jadi seketul daging dah, orang panggil keguguran lah. Gugur ni pun wajib kena mandi wiladah bila gugur. Nah, cuma keluar air mani ni, ini dipanggil hadas besar. Haid dan nifas ni, wiladah dipanggil hadas akbar, hadas terlebih besar kan, hadas yang terlebih besar lagi. Kalau keluar air kencing dipanggil hadas kecil, al hadasu al asghar. Kalau keluar air mani dipanggil hadas besar kan, al hadasu al kabir. Kalau keluar darah haid dipanggil al hadas al akbar, hadas yang lebih besar. Tapi ulama fiqh selalunya bahagi dua ya, hadas kecil, hadas besar. Tapi ada ulama pecah kepada tiga, hadas kecil, hadas besar dan hadas terlebih besar. Hadas kecil ni kecil tarah mana? Kalau hadas besar ni besar tarah mana? Haji, agak-agak kecil tu kecil mana? Besar tu besar mana? Kan? Pagi tadi Masjid Kampung Baru, mandi wajib niat angkat hadas. Saya tanya, angkat bubuh ke angkat buang? Saja aku angkat hadas besar kerana Allah. Angkat bubuh ke angkat buang? Kalau angkat bubuh tak kena mandi kan? Duk berhadas tu dia kena angkat buang kan? Tapi orang dulu terjemah angkat. Sebenarnya raf'u ni maknanya izalah, menghilang. Saja aku menghilang hadas. Tapi orang dulu terjemah angkat. Angkat ni angkat buang, bukan angkat bubuh. Kalau kita mandi-mandi saja aku angkat ada besar anak buah kat aku, tak boleh duk mandi lah, memang kamu duk berhadas dah. Angkat buang. Macam bersaksi lah, nak saksi kena naik. Tapi orang dulu terjemah begitu. Saja aku naik saksi. Ustaz, orang nak masuk Islam ni kena naik pentah ya? Babah ni naik saksi. Tak kena naik. Bahasa kita sahaja aku bersaksi. Tapi dulu timah naik saksi. Hadas kecil ni, kenapa dia panggil hadas kecil? Kecil pantang larangnya. Kalau kita tak ada wudu, kita boleh masuk masjid tak? Boleh. Nak masuk masjid boleh. Kalau tak ada wudu, boleh masuk masjid. Nak baca Quran pun boleh, tapi jangan sentuh je Quran. Nak bersama dengan isteri pun boleh. Hadas besar ataupun ada panggil hadas pertengahan, gitulah keluar air mani. Ini dipanggil hadas besar. Besar tu besar mana? Besar pantang larang dia. Kita berjunuk berhadas besar, tak boleh duduk dalam masjid, tidur tak boleh. Hanya boleh lalu. Hanya boleh lalu. Baca Quran tak boleh. Dia tambah lagi, pantang larang dia tu bertambah lagi. Tapi dia ada satu hadas lagi, hadas akbar, terlebih besar, hadas haid. Hadas haid ni hadas yang terlebih besar. Kenapa terlebih besar? Besar lagi pantang larang dia daripada hadas kecil dan besar. Kenapa? Perempuan yang haid tak boleh masuk masjid sama sekali. Lalu pun tak boleh. Dan perempuan yang haid, dia tak boleh bersama dengan lelaki dia. Tapi kalau berjunuk, kalau berhadas kecil atau berhadas besar, dia boleh bersama suami dia. Suami boleh bersama dengan isteri. Tapi kalau hadas haid, haram suami bersama dengan isterinya. Betul isteri nak bersama dengan
suami dia tak boleh. Tapi ulama tak mau pecah banyak. Ulama pecah dua aja, hadas kecil, hadas besar. Tapi ada juga ulama pecah hadas kecil, hadas besar, hadas terlebih besar. Itu hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Ingat no? Hadas kecil, kecil pantang larangnya. Hadas besar, besar pantang larangnya. Wan nipasu, dan darah nipas. Darah yang keluar habis beranak. Dia sebut beranak. Beranak ni maknanya keluar budak tu lah. Sama ada keluar budak tu cukup sifat ataupun tak cukup sifat. Walaupun keluar tu seketul darah, tak jadi daging lagi, dia kena mandi wilad, mandi nipah. Ini wal wiladah. Dan kelima, keluar anak. Keluar anak ni keluar habis. Dia keluar habis. Kalau dia keluar kepala dia saja, dia tak keluar habis lagi, tak kena mandi wiladah lagi. Tu. Eloknya tunggu kalau tau amain. Tau amain ni maknanya anak kembar. Anak kembar ni dia keluar seorang kena mandi dah. Tapi tak payah mandi lah, tunggu bayi keluar habis. Tapi contohnya dia keluar hari sehari, lepas tu tak keluar, kita mandi wiladah untuk anak pertama. Kemudian esok selepas kita mandi, keluar pula 2-3 hari ni hak seorang lagi, kita kena mandi pula. Mandi pula. Kata si ulama, dah kembar ni kalau tak keluar dua-dua tadi ni, tak kena mandi lagi. Dia kena keluar dua-dua barulah boleh mandi. Jadi ada dua pandangan ulama tentang anak kembar di situ. Dan seumpama wiladah juga, begitu juga alaqah mudghah macam tadi juga. Dia keluar tadi ni anak dan yang tak cukup sifat pun tetap dipanggil kena mandi wiladah, lahir dan beranak. Tapi benda yang macam ni dalam kitab sebut tak dapat tidak kena ikhbarul qawabil. Kita nak tahu darah tu adakah darah proses air mani atau tidak, dia kena berita ni pada tok bidan. Betul, kadang-kadang dalam Islam ni dia terpaksa kena rujuk bidan. Dia tak boleh pakai Quran dan hadis, tak ada, dia kena pakai bidan. Kalau kita lah ni tak bidan lah, doktor lah. Kalau doktor kata ini ni darah ni darah nak proses nak jadi anak ni, maka kena mandi wiladah. Kalau tak, ini darah kotor kan, darah pasak, darah rosak, itu tak apa. Ini dia kena tanya qawabil, tok bidan, dia kena tanya doktor dia tu. Baik. Wal mautu, dan mati. Bila mati saja dia kena mandi. Sebab tu kenapa bila mati dia kena mandi? Sebab dia kena mandi dengan sebab dia mati. Tapi ini lain daripada syahid, lain daripada orang mati syahid. Kalau yang mati syahid tak wajib mandi, bahkan haram kita bagi mandi orang yang mati syahid. Haram bagi mandi yang mati syahid. Sebab bila kita mandikan orang yang mati syahid, maka hilanglah kesan-kesan tanda-tanda jihad, darah dan sebagainya di tubuh dia. Kerana Nabi kata jangan kamu mandikan orang yang mati syahid, kerana setiap luka itu akan bau miski pada hari akhirat. Darah-darah dia tu yang ada di badan itu akan mengeluar bau miski, bau kasturi nanti di akhirat nanti. Jadi orang yang mati syahid, dia akan harum bau dia. Kalau kita bagi mandi, hilanglah bau dia tadi nanti di akhirat. Sebab tu haram memandikan mayat yang mati syahid.
Kemudian kata Syekh, furudul ghusli, segala fardu mandi. Yang pertamanya isnani an-niyatu wa ta'mimul badan. Kita baca sikit lagi. Furudul ghusli, bermula segala fardu mandi. Dia sebut fardu mandi ni mandi wajib lah, ataupun mandi sunat. Bukan mandi adat. Mandi dia ada dua, mandi adat, mandi ibadat. Mandi adat ni mandi sebab panah badan, mandi sebab baru balik kerja. Mandi ibadat ni mandi, kita mandi wajib, kita mandi sunat hari Jumaat, itu dia panggil mandi ibadat. Fardu mandi yang dikata di sini, bermula segala fardu mandi itu isnani, dua saja. Pertama, an-niyatu, niat. Dia kena niat. Saja aku mandi junub kerana Allah, kan? Saja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, saja aku mandi haid kerana Allah Ta'ala, dia kena niat. Wasani ada wa ta'mimul badan, dan kedua meratakan badan. Mandi sunat pun dia bukan macam kita mandi sebab panas badan. Mandi sunat ni nak dapat mandi sunat, dia kena masuk air semua sekalian badan. Kalau mandi junub saya sebut itu kena duduk. Mandi sunat dia bukan macam kita mandi berum tak rata badan. Kalau tak meratai badan, tak dapat pahala sunat. Dia nak mandi sunat ni dia kena rata sekalian badan. Tu pertama kena niat, yang keduanya meratakan badan. Bil ma'i, dengan air. Meratakan badan ni meratakan zahir badan. Termasuk juga zahir badan ini hidung. Cuma hidung ni dekat tulang ni. Dekat tulang ni. Mana air kena masuk. Kalau mulut ni bibir. Ada pun kuku semua tu wajib. Telinga pun kada dekat corner tu. Dekat corner tu, situ tak apa lah. Dia panggil sini dia panggil mukhun. Tapi mandi junub ni lain mulut. Mulut ni walaupun ini dia kira zahir dalam mulut, tapi bila dalam masalah mandi wajib ni, dia tak wajib berkumur. Cukup ni yang dekat bibir ni cukup. Tapi berkumur lebih baiklah, sunat berkumur. Tapi tak berkumur pun tak ada masalah. Tapi ada ulama kata wajib berkumur sebab dia dianggap zahir. Sebab kalau kita puasa, kita letak makanan mulut, kalau kita tak telan tak ada masalah. Tapi dalam bab puasa, makan ni dia kira halkum. Halkum. Tapi mandi junub ni dia tak kira situ, dia kira zahir ni. Kita tak kumur pun tak apa. Habis kumur baiklah. Ni cerita kalau tak kumur. Tapi dalam bab puasa dia kira halkum. Halkum pula makhraj ha. Dia kira ha. Kalau makanan masuk selagi tak sampai ha. Tak batal puasa kita. Kalau hidung selagi kita tak korek, kalau sekadar ni kan, tak ada masalah. Jangan sampai di tulang ni. Dia panggil khayshum. Tulang khayshum. Kalau telinga lah, kalau gatal-gatal macam ni tak ada masalah. Jangan sampai kat corner tu. Dia panggil mukhun. Kan dia lengkong tu. Jangan sampai dekat lengkong. Lengkong tu dia panggil tu hak batas sedia. Kalau masuk situ, dia telah panggil telah masuk dalam batin anggota. Ini dia batal puasa. Macam mana saya sebutlah, meratai badan ni maknanya, yang selalu saya ingat ialah pada tu halqah dubur yang keluar, berarti najis keluar tu,
itu dia dianggap zuhir. Bila najis keluar, dia keluar tu, dia terbuka tu, itu kemudian tu dia masuk dalam balik, itu dia kena teran sikit supaya air boleh masuk. Kan? Bukan kata mandi wajib basuh najis besar pun, air besar pun dia kena basuh dia panggil halaqah dubur. Sebab itu tu dia anggap zuhir walaupun dia masuk dalam. Sebab tu dia mandi ni eloknya kena duduk. Kan? Tapi kalau kita boleh sampai air dalam masa berdiri pun tak ada masalah. Tapi selalunya tak boleh sampai. Lepas tu orang tua dulu kata apa? Mandi junub ni kalau berdiri tak sah. Ada kadang-kadang betul juga kata dia. Sebab kalau kita berdiri, halaqah tadi semakin rapat. Kan? Bila kita duduk, sama ada pipe atau dan sebagainya, kita kena bawa masuk juga bagi sampai air di halaqah yang mana pada kita dia keluar. Kan? Perempuan begitu juga. Kan? Kena bagi sampai air di farash, di kemaluan itu, bagi sampai air. Sebab yang mana yang zuhir pada ketika duduk bertinggung, itu dianggap zuhir. Yang mana nampak pada ketika duduk bertinggung tu, nampak, itu dia panggil zuhir walaupun nampak tu di dalam. Dia lelaki, begitu juga. Kalau lelaki ni khususnya halaqah tu lah, halaqah dubur. Ni yang orang tua dulu kata mandi kena duduk, betul. Tapi bukan duduk begitu. Tak, duduk pada kita nak sampai air tu duduk, lepas tu nak berdiri lah. Nanti dia duduk. Sebab apa? Ustaz kata mandi kena duduk. Jangan silap faham. Duduk tu masa nak masuk air saja. Paling baik kan, kalau nak bagi ni, tapi tak sepayahlah. Kita korek kan, buat masuk jari, tarik. Buat masuk jari. Masukkan jari tadi. Kalau kita ni, kalau kita nak bagi meyakinkan lagi, buat masuk jari. Buat masuk jari, petuanya masuk jari manis. Kan? Tarik tu tarik ke depan. Ni petua ni. Tarik ke depan. Kita buat masuk, tarik. Boleh buat. Kalau tak pernah buat tu dia basah kan. Tak boleh buat. Kalau selalu duk buat macam ni, tak payah makan tongkat ali. Faham tu? Tak payah makan tongkat ali. Masa basuh tu ambil kesempatan. Jari manis ni korek. Kita masuk macam kita duk tarik dia punya jerot tu. Kan? Tarik ke depan. 3-4 kali pun tak apa. Kita tarik dia. Supaya nanti dia boleh jadi kejap, dia boleh tarik. Hak tu dengan hak yang di atas tu dia ada sangkut paut. Jadi tak perlu makan tongkat ali. Ni petua ni. Jaga tu. Hak tak mengaji tak boleh ambil ni. Tapi dia tak suruh sampai begitu. Kadang-kadang bila macam tu nanti syaitan ambil peluang. Syaitan ambil peluang, nanti dia mandi junub sampai 3-4 jam. Syurutul wudu asyaratun. Syarat berwudu itu 10. Ialah pertamanya Islam. Berhenti situ. Pada kata Syekh, bermula segala syarat wudu itu 10. Pertama Islam, kedua tamyiz. Wallahu alam bisawab. Kalau ada nak kemusykilan hak tadi boleh tanya. Ya. Selalunya wiladah ni, selalunya perempuan dia tak mandi wiladah lah. Sebab mandi pun nanti dia akan berlaku nifas. Tapi kalau kita nak mandi pun boleh. Tapi kalau kita mandi pun dah nifas duk ada. Banyakkan perempuan dia tak, tapi paling baik kita boleh mandi. Kita mandi untuk wiladah. Nifas tak boleh. Dia tak habis time dah. 60 hari tak boleh lagi. Wiladah boleh kita mandi dah. Kalau kita nak mandi. Allah. Kita tengok tauhid. Ya. Kita mandi, air mani keluar lagi.
kita pastikan air yang keluar tu dia keluar dalam keadaan tak lazat. Mana dia keluar meleleh. Jadi kata ulama, barangkali yang keluar tu dia keluar bukan daripada sulbi, daripada kantungan. Memang dia keluar tak habis. Itu tak apa. Nak tanda alamat dia, bila dia keluar tak berasa apa. Maknanya dia masih tersimpan di zakar, dia tak keluar habis. Tapi kalau dia keluar tu berasa lazat ataupun memancar, itu dia kena mandi lain. Maknanya itu air mani tu daripada sulbi, memang daripada belakang. Waktu nak mandi ni eloknya kita urut dulu, buang dulu, supaya tak datang wah-wah. Tapi memang berlaku dalam kitab fiqh ada menyebut. Maknanya kalau kita nak tahu air mani tu adakah lebihan air mani yang kita mandi itu ataupun air mani yang baru, bila dia keluar tadi ni kita tak ada berasa, tiba-tiba dia meleleh, itu air mani yang bau. Keluar air mani tu dia tak kena mandi dah. Sebab itu dia panggil lebihan yang ada di zakat. Wallahu a'lam. Kalau dia duduk di mana dalam daripada hal siapa, dia kena mandi. Dia kena ambil wuduk. Sebab dia keluar suatu daripada tapi air mani bukan najis. Tapi kalau air mani yang dia keluar tu lebihan, tak ada wuduk pun tak kena lah. Wuduk pun tak kena ambil wuduk dah. Sebab dia tersimpan, dia tak keluar habis. Sebab tak semestinya keluar daripada zakat itu kita kena berwuduk. Air mani pun air mani dia tidak membatalkan wuduk asalnya, tetapi selalunya air mani ni akan keluar dengan air mazi. Air mazi tu yang menyebabkan batal sebab dia najis. Air mazi tu, air mani dia suci. Sebab air mani suci ni, Aisyah pernah lihat di kain Nabi ni ada kesan air mani. Nabi suruh Aisyah dia panggil apa, garu dengan kuku dia, buang. Itu maknanya dia suci. Wallahu a'lam. Muka surat 7 kan. Maka yang harus pada akal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah mengaji pada bulan lepas tentang hukum akal, yang mana agak payah sikit no? Tapi tak apalah, pelan-pelan kita mengaji. Maka yang harus pada akal, inilah tercabang jadi wajib adat dan mustahilnya mustahil adat. Sebab tu akal ni dia hebat. Hak adat kata wajib, dia kata harus. Hak adat kata mustahil, dia kata harus. Kalau hak dia kata wajib, adat lagi. Hak dia kata harus tu, adat wajib, tapi dia kata harus lagi. Mana contoh? Makan nasi 3 pinggan wajib kenyang. Tak makan nasi 2 hari wajib lapar. Tapi akal kata boleh makan nasi 3 pinggan tak kenyang. Boleh tak makan 2 hari dia duk kenyang-kenyang. Ini mana akal ni dia hebat lagi. Dia punya hukum kan. Hukum dia tu lebih hebat lagi. Mana hak adat kata wajib, dia tetap kata harus. Dia tetap kata boleh. Hak adat kata tak boleh, dia kata boleh. Hak adat kata tak boleh, dia kata boleh. Hak yang boleh, dia kata tak, dia boleh kata tak boleh. Ataupun boleh, dia bebas. Maka yang harus pada akal inilah tercabangnya jadi wajib adat dan mustahilnya mustahil adat. Dan wajib aridi, wajib yang baru datang.
Wajib aridi ni, wajib dia ada wajib akli, dia ada wajib adi, dia ada wajib aridi. Wajib akli suatu yang tak terima akal tiadanya. Wajib adat suatu yang akan hukum dengan suatu yang biasa berlaku, kan? Menurut kebiasaan berlaku, itu maknanya wajib adat. Yang ketiga, wajib aridi. Wajib aridi ni wajib yang baru datang, asalnya tak wajib. Asalnya tak wajib, dengan sebab Allah sebut dalam Quran dan hadis, barulah dia jadi wajib. Wajib aridi ni dia panggil benda yang sabit dengan sebab Tuhan takhsis dengan iradat dan Tuhan janji dalam Quran. Contohnya, kita ni kalau ikut kuasa Allah, boleh Allah tak bagi kita ni binasa dan mati, boleh Allah tak bagi kita mati. Tuhan berkuasa untuk menahan kita daripada mati. Bila kiamat nanti kita tak mati, boleh, kan? Tuhan tidak siapa boleh paksa dia. Tetapi dengan sebab Allah janji, dengan sebab Allah sebut dalam Quran, kita ni wajib kena mati. Kulluman 'alaiha fan, kulluman 'alaiha fan, kan? Setiap mereka ni dia akan binasa. Tu. Maka wajiblah kita kena mati. Wajib ni dia panggil wajib aridi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tu. Banyak dari Quran yang menyebut kata kita ni kena mati di akhirat nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Bila Allah kata setiap yang bernyawa akan merasai mati, oleh kerana Allah janji begitu, wajib kita kena mati. Ini dipanggil wajib aridi, wajib yang baru datang. Datang dengan sebab Allah janji dan Allah tentu. Ini kena faham elok. Contoh lagi, kita buat amal ibadat ni, dapat pahala ni, adakah wajib Allah kena bagi? Ikut asalnya tak wajib Allah bagi, kan? Allah bebas dia nak bagi pahala atau tidak. Kalau orang yang mati dalam beriman dalam la ilaha illallah, ikut asalnya boleh dia tak masuk syurga, boleh Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan yang mati dalam keadaan kafir, ikut asalnya Allah boleh masukkan dia ke dalam neraka, dan boleh Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tapi oleh kerana Allah janji, kan? Allah janji orang yang buat baik, Allah Ta'ala balas baik. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat baik, Allah akan petunjuk dekat dia kebaikan itu di akhirat. Siapa-siapa yang buat jahat, Allah akan tunjukkan kejahatan itu di akhirat. Maka ini janji Allah. Maka orang yang buat baik, dia akan dapat pahala dan syurga, dan orang yang buat jahat, dia akan dapat dosa dan neraka. Tapi wajib masuk syurga ini dia panggil wajib aridi. Wajib aridi ni dia tidak menolakkan harus. Boleh kalau dia tadi ni, kalau Allah nak masukkan orang yang beriman ke dalam neraka, dan boleh Allah nak hidupkan orang yang mati. Walaupun dalam Islam kita mati sekali. Dalam Islam kita mati hanya sekali, kan? Bila Nabi sebut kita mati ni hanya sekali, maka wajib kita ni kena mati sekali, tak ada banyak kali.
Tapi sebenarnya Allah nak bagi mati 2 kali, 3 kali pun boleh. Tapi oleh kerana Allah janji melalui perkataan Nabi SAW, kita ni mati sekali, kita kena mati sekali. Dia panggil wajib aridi. Tetapi kena ingat kaedah ni, wajib aridi tidak menafikan harus. Apa mana? Boleh kalau Tuhan nak tunjuk kuasa dia, dia boleh bagi hidup yang sudah mati sekarang ini sebelum kiamat lagi. Dan dia boleh tahan daripada mati bila kiamat nanti. Dan tak semesti boleh itu Allah buat. Sebab itu pernah berlaku pada masa zaman Nabi Musa AS, cerita Al-Baqarah tu, cerita lembu tu kan. Cerita dia bunuh orang. Jadi mereka nak tahu siapa pembunuh orang tadi. Semua pekat tak tahu. Kalau nak tahu pun dia kena tanya manyat hak tanam tu lah. Nak tanya lagu mana dah mati. Dia bertanya Nabi Musa, lagu mana kami nak tahu ni? Kami nak tahu siapa yang membunuh si fulan. Nabi Musa kata, kamu datangkan lembu, datang sini. Bawa datang lembu. Dia berkata apa? Kami bukan nak buat kenuri, nak suruh buat main lembu ni. Kami nak tahu siapa bunuh. Lah buat main lah lembu. Pergi tanya pula lembu warna apa? Nabi Musa kata warna kuning mah. Lembu jantan ke lembu betina? Pergi tanya lagi. Dan merah mah, kuning mah tu bertampung ke tak? Pergi tanya lagi. Nabi Musa kata hak bukan bertampung. Hak tak ada tampung. Hak buat kerja ke tak? Pergi tanya lagi. Nabi Musa kata hak tak pernah buat kerja. Nabi Muhammad cerita kat sahabat cerita tentang ni. Yang Muhammad kata, pok ni kalau Musa kata pi ambil lembu, ikutlah lembu tu umur tahu mana, warna apa pun boleh dah. Tapi mereka yang membebankan diri mereka pi tanya pula Nabi Musa tu ciri-ciri binatang tadi. Ditanya begitu Allah bebankan mereka. Tapi dengan sebab di ujung tu mereka kata, wa nahnu insya-Allah minas sabirin. Kami ni insya-Allah, kami ni orang yang akan dapat. Insya-Allah kami akan dapat. Kami akan dapat binatang tadi. Kita bayangkan lembu yang tak pernah buat kerja, warna kuning mah yang tasurun nazirin, yang siapa lihat tadi akan terpesona dengan lembu tadi. Yang warna kuning mah tadi ni yang tak ada tampung-tampung. Tapi dengan sebab mereka kata insya-Allah, Allah bagi jumpa, depa dapat bertemu juga lembu tadi. Tapi padahal harga dia, tuan dia kata letak duit emas penuh dalam kulit lembu tu, itu harganya. Kalau lembu tu dilapah, diletak duit dinar ni penuh, itu harga dia. Terpaksalah kena beli. Jadi ambil paha lembu tadi, pi katak. Kata setengahnya paha, kata setengahnya ekor, kata setengahnya kaki, macam-macam lah. Ambil paha tu, pi katak di kubur hak mati tadi. Ini cerita dalam Quran ni. Katak di kubur tadi, maka bangunlah manyak tadi. Manyak tu bangun. Kalau manyak beritahu sendiri, maknanya yakinlah manyak bertunjuk dia ni yang bunuh aku. Ini nak cerita, nak beritahu kata tak ada orang hidup semula mati. Bahkan wajib tak boleh bangun. Tapi wajib tu wajib aridi. Sebab Allah kata, dan sebab Nabi kata, kita ni hanya mati sekali. Tapi kadang-kadang boleh Allah tunjuk. Macam mana hidupnya seorang daripada Bani Israel yang mati dibunuh, dia pergi tunjuk siapa yang bunuh dan lalu dia mati kembali. Boleh Allah Ta'ala nak tunjuk. Ini dipanggil wajib aridi. Ini kadang-kadang ulama sebut orang ni dia jahil sangat tentang wajib aridi. Kita buat amal ibadat, wajib dah Allah beri pahala.
wajib. Tapi wajib tu kena tahu, wajib tu wajib aridi. Wajib aridi ni maknanya bukan wajib akli. Kalau wajib akli maknanya Allah wajib kena bagi. Kalau tak bagi mustahil. Command Allah. Tak, wajib aridi maknanya Tuhan wajib juga. Tapi boleh kalau dia tak mau bagi. Ini dipanggil wajib aridi. Wajib ni baru datang dengan sebab Allah janji. Walaupun asalnya tak wajib. Asalnya kita ni tak wajib mati. Tapi Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti kena mati. Lalu kita pun wajib kena mati. Begitu. Dan yang jadi wajib aridi itu seperti mati kita kemudian daripada hidup dunia. Kalau kita pandang dari kemampuan Allah, kudrat Allah, boleh tak dia tak bagi kita mati bila kiamat nanti? Boleh. Tapi dengan sebab yang hidup ni mesti mati, maka dipanggil wajib aridi. Kemudian daripada hidup di dunia ini, maka janganlah saudara-saudaraku sesama Islam lah, biar dan halak. Halak ni bahasa Patani, halak ni biar, makna sama je, tak boleh dipanggil ataf tafsir. Jangan saudara-saudaraku biar dan halak. Halak ni tak peduli diri masing-masing beri jadi jahil. Janganlah kita duk biar kita ni jahil. Jahil dan semabul. Semabul ni tak pasti hukum-hukum akal. Semabul ni bahasa Patani Thailand. Semabul ni maknanya dia masih duk ragu, duk bercampur bau kefahaman dia. Itu mana semabur, tak pasti. Kamu tahu tak tempat aku duk semabur lagi ni. Semabur ni duk tak pasti lagi, tak yakin lagi. Jangan jadi jahil dan semabur hukum-hukum akal dengan hukum-hukum adat, sampai kita tak kerti nak beza mana hukum akal, mana hukum adat, mana hukum aridi. Hukum adat dengan hukum akal ni berbeza sama sekali. Hukum adat ni hak biasa duk berlaku, hak kita duk tengok, hak kita duk cuba. Itu hukum adat. Hukum akal ni hak akal yang siuman hukum, hak akal yang siuman fikir. Jadi kita jadi keliru di antara hukum adat dengan hukum akal ni. Inilah yang cukup banyak sekali berlaku. Bila aksiden, kereta dia tadi lepeh tapi tuan tak mati, kita kata apa? Tak masuk akal. Mustahil, tak masuk akal. Bila kata mustahil tak masuk akal tu maknanya mustahil akal. Mustahil dia tak mati. Aksiden kereta terpenyet tu wajib mati, tu wajib adat. Kita kata apa? Ada seorang itu setahun tak makan, tak sentuh air, tak sentuh makanan, tak mati. Kita kata apa? Tak masuk akal. Bila kata tak masuk akal ni makna apa? Dia ni wajib kena mati, Allah wajib kena bagi dia mati. Soalan begitu. Sebab tu orang yang tak faham muka akal ni dia tak berakal. Apa salahnya akal kata kalau tak makan setahun, 10 tahun pun dia tak mati? Akal boleh kata begitu. Akal boleh hukum. Tapi yang kata setahun tak makan tak mesti mati ni, itu adat. Adat kalau setahun tak makan memang mati. Jangan kata setahun, sebulan pun mati. Jangan kata sebulan lah, 2 minggu, seminggu, 2 minggu mati. Kadang-kadang kita keliru dengan hukum adat dan hukum akal.
Jangan kita sempitkan fikiran akal kita. Akal nak kata 10 tahun pun kalau dia hidup, apa salahnya kalau Allah nak bagi hidup? Betul. Tapi kalau kira adat memang mati. Kan? Orang tu tadi sembelih tak makan. Sembelih tak makan. Taklud. Kita kata mustahil. Nak mustahil apa kalau akal kata kalau taklud pun? Tahu mana dia kebaik. Tapi yang kata mustahil taklud tu adat. Adat bila pisau yang tajam bertemu di kulit, kita tarik mesti putus. Ini yang Imam Haramain kata, siapa-siapa yang tak tahu hukum akal, dia tak berakal. Siapa yang dia kata dia tu kereta api langgar tak mati, dia kata apa? Tak masuk akal, sah dia tak berakal. Kan? Dia kena kata tak masuk adat. Tak terima adat. Boleh kita kata mustahil, tapi dalam hati mustahil adat. Boleh. Dia tu tak makan setahun, tak mati, mustahil. Kalau kita yang belajar ni, kita kata mustahil adat, tak salah. Tapi kalau mustahil akal, wajib dia ni kena mati. Macam kita cabar Tuhan pula, Allah wajib kena bagi dia mati. Jaga. Ini kadang-kadang dengan sebab kita semabul. Semabul ni masih keliru lagi di antara nak membeza di antara hukum adat dengan akal. Kadang-kadang menyebabkan kita menolak mukjizat. Walaupun kita tak tolak, tapi seolah menolak. Bila api bertemu sesuatu jisim, nescaya terbakar. Apabila pisau bertemu dengan sesuatu jisim, nescaya terpotong. Kita akan kata ni mesti terpotong, wajib terpotong. Wajib apa? Wajib akal. Sah dia tak berakal. Sebab apa? Akal boleh kata, apa salahnya kalau tak putus? Dan apa salahnya kalau tak terbakar? Semacam mana berlakunya Nabi Ibrahim tak terbakar, dan Nabi Ismail tak putus tengkok dia sebab Nabi Ibrahim tarik. Kata ulama, Nabi Ibrahim tarik dah pisau tapi tak putus. Ini kadang-kadang ulama kata dengan sebab kita jahil hukum adat, kita jahil nak membeza di antara hukum adat dengan hukum akal, sehingga kadang boleh membawa pada kafir dengan sebab kita engkar, kita telah menolak mukjizat Nabi. Ada. Itu adat sahaja. Sebenarnya yang memberi bekah ni Allah. Macam mana saya sebut, ya narukuni bardan wa salama, wahai api jadilah sejuk dan selamat. Kalau Allah tak kata selamat, Nabi Ibrahim akan mati kesejukan. Nabi tahu kata api ni tak ada kuasa langsung, dia hanya ikut perintah Allah. Pada ketika Allah kata wahai api sejuk, api telah jadi sejuk semaksimumnya. Semaksimum ni maknanya bukan sejuk macam peti air. Semaksimum yang kita tak pernah rasa sejuk tu. Kalau di Eskimo tu sejuk lagi, tak, bukan maksimum lagi, sebab kita masih boleh rasa sejuk. Nabi Ibrahim akan mati kesejukan, tapi Allah kena kata salama. Sebab apa? Kalau Allah kata badan, api akan turut kata Allah, dia akan jadi sejuk. Tapi salaman, sejuk ni sejuk yang selamat. Sebab tu Nabi sejuk yang nyaman. Apa makna? Sejuk macam aircon. Sejuk yang membawa pada selamat dan segar. Dan Allah kena kait lagi ala Ibrahim, atas Ibrahim. Kata ulama, kalau Allah tak kata ala Ibrahim, api yang di Ibrahim, nescaya api dunia akan sejuk. Semua api dunia akan sejuk. Sebab mengikut perintah Allah. Bila Allah kata ya nar, wahai api, semua api dunia ini akan dengar, kuni jadilah sejuk, semua akan jadi sejuk. Tapi bila kata ala Ibrahim, api yang di Ibrahim, api yang lain panah balik kembali. Api kat Ibrahim saja yang sejuk. Ini sebenarnya makhluk tidak ada apa kuasa. Cuma yang duk berlaku tu dia panggil asbab adiyah. Dia panggil sebab adat saja. Pisau memotong, adat. Api menghangus, adat. Kita jangan
masukkan akal kita dalam adat, sedangkan akal kita ni bebas. Kalau kira adat Tuhan tak ada, adat ni dikira hak biasa berlaku. Tapi kenapa kita kata Allah ada? Sebab akal kita boleh menjangkau luar daripada adat. Nah ini, tengok saya nak Omar kan, saya pernah cerita dah. Sungai ni tak mengalir, sungai ni tak mengalir, banyak tahun tak mengalir, kering. Air duk ada tapi tak mengalir, tapi tak banyak, kadang-kadang kering kan. Pada masa tu dia menjadi khalifah, dia melantik Amr bin Al-As menjadi gubernur di Mesir kan. Sayyidina Umar dan Amr bin Al-As arahkan jangan berlaku ada lagi penyembelihan ataupun korban gadis-gadis di sungai Nil. Sebab masyarakat dulu percaya sungai Nil kering, bila korban gadis, air sungai ni akan bertambah. Bila Amr bin Al-As arahkan jangan korbankan gadis sungai ni, jangan duk bagi makan hantu syaitan sungai ni. Kebetulan Allah Ta'ala nak tunjuk tahap mana iman orang Islam pada masa tu. Sungai ni tak mengalir sungguh dengan sebab tak korbankan gadis sungai ni. Jadi rakyat tekan Amr bin Al-As, ni kerana kamulah ni. Kalau tidak, kalau kita korban seorang gadis kan kita boleh minum tanaman kami ni, tak boleh tanaman kami dah mati, binatang kami tak ada air nak minum. Amr bin Al-As dia jadi susah hati. Dia report kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, macam mana ni masalah sekarang ni kan, air dah memang tak ada di sungai ni. Sayyidina Umar tulis surat kepada sungai Nil. Wahai Nil, hebat Sayyidina Umar, wahai Nil, kalau kamu mengalir dengan kehendak kamu tak payah mengalir. Sekiranya kamu mengalir dengan kehendak Allah, sekarang kamu mengalir. Amr bin Al-As ambil surat tu letak di sungai Nil. Barangkali sungai Nil baca, masuk surat tadi, gom, air naik selalu dah, berjalan. Sehinggalah sekarang ini sungai ni tak kering-kering. Start Sayyidina Umar baling surat, wahai Nil, mengalirlah kan. Bukan hantar kepada rakyat, semayang hajat, tidak. Baca Yasin kat sungai Nil, tak. Dia hantar surat dekat Nil direct, wahai Nil, kalau kamu mengalir dengan kehendak kamu, jangan mengalir. Kalau kamu mengalir dengan kehendak Allah, sekarang kamu mengalir sekarang, mengalir selalulah. Nak beritahu kata sungai air tak ada kuasa. Ni jangan kita jahil dengan hukum adat. Hukum adat ni hukum akal. Sebab tu Syekh kata, maka waktu itu, waktu kita jahil dan semabul, masih sangsi, masih tak pandai untuk membeza di antara hukum akal dengan hukum adat, sahlah dinamakan kita itu yang tidak berakal. Bukan saya kata, Syekh kata. Di sisi Imam Al-Haramain, di sisi Imam Haramain, Imam Haramain kata, siapa tak reti hukum akal, dia tak ada akal. Tak ada akal tak apa lagi, jangan gila ya. Gila tak ada akal sama ya. Tapi Melayu, kamu kata tak ada akal, tak, jangan kata aku gila, aku marah. Dia dipanggil Imamul Haramain ni. Dia orang panggil ketua bagi dua tanah haram. Pada masa tu dialah ketua bagi ulama-ulama dan imam-imam di Masjidil Haram dan di Madinah. Ni dipanggil imam dua tanah haram, ketua bagi manusia pada masa tu, apatah lagi ulama pada masa itu kan. Ini Imamul Haramain. Kata setengah ulama, digelarkan Imamul Haramain, imam dua tanah haram. Ada manusia pernah lihat dalam masa yang sama dia jadi imam di Masjid Haram, dalam masa yang pertama dia jadi imam di Masjid Nabawi. Tu. Dalam hari yang sama, masa yang sama, waktu yang sama, dia pernah jadi imam di dua-dua tempat. Macam mana kita tak tahu, kita tak duduk makam ni. Imam Haramain.
Imam Haramain ni, kata guru saya cerita, dia ni porongeh, bengih. Dia ni bengih. Nah, kalau sana panggil porongeh kan, dia bengih. Sampai orang sebut dia bengih. Bengih ni dengar kat telinga dia. Dia kata aku bengih ni bukan kerana apa kan. Kerana satu hari pada masa aku kecil dulu, ayahku pesan. Ayahku ni dia pesan kat mak, jangan bagi siapa-siapa menyusu. Hang seorang je susu anak aku ni. Sebab Arab ni dulu dia suka bagi orang lain susu kan. Sebab ayah Imam Haramain yakin dah mak dia ni orang yang salihah. Dia takut orang lain. Zaman Nabi tak apalah, itu Allah tentu siap. Musa mana Halimatus Sa'dah tu semua orang yang baik-baik. Dia takut. Satu hari ada seorang perempuan ziarah mak dia, kebetulan ayah dia tak ada kan. Kebetulan susu mak dia pula tak ada pada hari tu. Imam Haramain ni teriak lah nak susu. Perempuan tadi bagilah. Bagi minum susu, bagi hisap. Tu. Bila balik, bini dia cerita tadi ni air tak ada. Dia perempuan cek, bagilah sikit, bagi ni anak kita makan hisap susu perempuan lain. Dia suruh bagi, jolok mulut tu, bagi keluar air susu tadi kan, ayah dia. Imam Haramain kata apa? Aku jadi bengih ni dengan sebab masuk air susu lain pada mak aku. Imam Haramain yakin dengan sebab masuk air susu lain pada mak aku itu, dengan sebab itulah aku jadi backhang. Orang kata panggil backhang. Aku jadi garang, cengeng. Macam mana kalau susu lembu masuk dalam badan anak kita? Susu lembu. Imam Haramain dia wali. Dia kata aku boleh jadi bengih ni kerana mak aku pernah bagi aku hisap susu orang perempuan lain, sikitnya bukan banyak. Sebab tu aku jadi bengih. Macam mana kita bagi makan susu kan, susu lembu, susu yang dicampur dengan macam-macam. Ni cerita ni untuk teladan kita. Cerita Imam Haramain. Dia ni Abu Malik Al-Juwaini. Digelar dengan Imamul Haramain. Apa kata Imam Haramain? Imam Haramain kata, tidak ada akal orang yang tak tahu nak membeza di antara hukum akal dan hukum adat. Maka hendaklah saudara-saudaraku yang comel leteh, rupanya muka nampak comel, muka nampak jangok. Faham dulu kan? Muka tu nampak handsome dah, dan yang telah berlebay-lebay zohirnya. Zohir tu nampak macam tukar di antara anak murid dengan tok guru. Berlebay-lebay zohirnya. Taruh malu gatik lah. Taruh malu sama kepada perkataan Imam Haramain. Mana? Kita tanya, kita hak berserban ni, hak berlebay ni kan, nampak comel di luarnya, tapi hukum akal pun tak tahu kan. Hukum akal pun dia tak tahu beza di antara hukum adat. Itu kita nak tahu, cuba kita tengok. Kita kata ada orang tu, jiran aku 5 tahun tak makan nasi, tak minum air, tak apa pun nak hidup. Kita nak tengok dia nak kata apa. Masa serban tu ada, hampir cerita kat lembu boleh tak? Dia kata kat kita hari tu, tu sah. Sah masa tu dia lembu. Dia kata beritahu kat lembu ni, beritahu kata apa? Hampir cerita kat orang lain, cerita kat orang gila. Aku mampu tak percaya. Masa tu dia jadi lembu, dia tak sedap. Dia mau cerita begitu. Di belakang rumahku pokok durian keluar buah cepedak. Durian keluar buah cepedak. Kita tengok dia nak kata apa. Hui kan, tak logik. Tak logik apa? Tak terima akal. Mana situ? Tak logik langsung ham cerita begini. Mana boleh, mustahil saya. Aku tak percaya. Kan?
Nampak je berlebai, padahal bukan tok lebai pun, kan? Pergi sebai lah. Dan dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, apa salahnya? Itu yang berakal. Apa salahnya pokok dayan keluar buah cempedak? Apa salahnya buah tanpa ada pohon? Kan? Buah jadi tanpa ada pohon. Awak tak beritahu, tak baca? Saya tak baca tadi. Dan mustahil adat itu seperti buah dengan tidak berpohon. Kan? Ada buah tapi tak ada pokok. Kita tanya orang jual limau, ni limau ni tak, limau tumbuh kat sini. Tiba-tiba je ada pokok, berak tak ada, pohon tak ada. Kan? Tak kena tanam. Masa tu kita nak tengok, kita nak terima ke tak? Kadang-kadang ustaz nak mengajar pun melenting. Gila kah kamu ni? Tak. Tiba-tiba je buah limau tumbuh di sini. Pokok tak ada, tumbuh dekat kapet. Masa tu kita boleh tengok tok lebai ni betul-betul tok lebai ke tak. Buah limau terbit daripada pokok limau tu adat. Boleh buah limau terbit daripada pokok lain ataupun tanpa pokok. Tapi bukan di mana boleh Tuhan buat. Kerana ghalibnya Allah buat ni melalui asbab adi. Asbab adiah Allah akan perlakukan adat. Ghalibnya begitu, selalunya kebiasaan. Tapi Tuhan boleh tunjuk. Lepas tu istilah kucing tumbuh tanduk ni tak betul. Kucing tumbuh tanduk ni, akal siapa kata kucing tak boleh tumbuh tanduk? Akal kata siapa kucing tak boleh tumbuh? Siapa angkat tangan sah saya nak kata tak ada akal. Kan? Kucing boleh tumbuh tanduk. Apa salahnya nak tumbuh tanduk? Sebab tu dia kata kena mengaji. Kena belajar bab hukum akal ni. Sebab tu mana kita tauhid, mula-mulanya ulama akan tekan hukum akal dan hukum adat supaya kita tidak keliru ataupun patani panggil semabul. Semabul ni masih bertukar lagi, mana satu adat, mananya hukum akal. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, orang kafir tak akan masuk syurga sehinggalah unta masuk lubang jarum. Unta masuk lubang jarum ni tanpa dibesarkan lubang jarum, tanpa dikecilkan unta, tanpa berlaku pecah. Ini memang akal siapa pun tak terima. Masa tu kalau dia kata apa? Akal aku kata boleh, sah dia tak pakai pula. Kan? Akal kita boleh fikir lagu mana unta masuk lubang jarum bukan dengan jalan meresap, bukan dibesarkan lubang jarum ataupun tidak dikecilkan unta. Masuk begitu, tiba-tiba keluar. Tak boleh. Akal siapa kata tak boleh? Kalau akal kata tak boleh, adat lagi tak boleh. Sebab apa? Wajib. Sebab wajib akal ini harus adat. Adat harus lagi. Wajib adat harus akal. Sebab tu Allah kata hatta yalijal jamalu pisamil khiyat. Orang kafir tak akan masuk syurga sehinggalah unta masuk dalam lubang jarum. Nak beritahu kata apa? Unta tak boleh masuk dalam lubang jarum sama sekali. Dengan jalan hakikat, dengan jalan keadaan yang sebenar, tak boleh masuk. Allah nak beritahu kata apa? Wahai orang kafir, sampai ke bila kamu tak boleh masuk syurga? Allah tak kata sehingga kucing tumbuh tanduk. Kalau Allah kata orang kafir tak akan masuk syurga sehingga kucing tumbuh tanduk, itu maknanya ada harapan lagi. Ada harapan lagi. Mak apa? Allah boleh menumbuhkan tanduk di kucing. Faham situ? Ini yang Tok Syekh marah. Nampak je berlebai. Kan? Nampak berlebai. Rupanya bukan tok lebai. Tak cukup serban. Kan? Serban 3-4 lebih atas bau. Kan? Bagus berpakaian begitu. Tapi kita kena bagi isi kena ada di dalam. Tempat kita je di Arab tak boleh pakai serban ni. Kan? Di Arab ni kalau kau pakai serban boleh. Tapi ditunggulah menjawab beratus-ratus soalan. Kan? Sebab itu tanda dipanggil
alamat ulama. Kan? Jadi orang awam tak berani pakai. Kalau pakai tu boleh. Saat ni orang pakai umum main tanya soalan. Kalau kita boleh jawab, ya pakailah. Tak boleh jawab, jangan. Arab marah. Dia panggil simatul ulama. Itu dia panggil simbolik tanda ulama. Tapi kita nak pakai boleh. Tapi kadang-kadang keterlaluan dia tak boleh. Sekarang kadang-kadang tu anak murid dengan ustaz tu bertukar. Kan? Anak murid tu nampak hebat pada Tok Guru. Kita nak cinta ulama, nak apa pun kena cinta ilmu. Jangan hanya semata-mata cinta ulama, tiru ulama, ilmu tak mengaji. Ini yang saya risau lah ni. Cinta ulama bagus, tapi sayang kita lupa cinta ilmu. Cinta Nabi tu bagus, jangan lupa cinta Allah. Ni kena ingat. Ni kadang-kadang bila ulama turun cukup ramai, mengaji tak ada. Dia cinta ulama saja, tak cinta ilmu. Ilmu ni yang wajib, cinta ulama tak wajib. Cinta ilmu, untuk ilmu wajib. Ni kena faham. Dan yang telah berlebay-lebay zohirnya taruh malu gatik. Oi, kalau orang kampung cakap, oi malu samalah kepada perkataan Imam Haramain, iaitu ianya Imam Haramain berkata, maka mereka-mereka yang tak tahu hukum-hukum akal, maka bukan ia berakal. Dan menambahkan oleh setengah ulama di atas perkataan itu, ini Imam Haramain kata dia tu tak berakal. Ada ulama pitamah mana dengan katanya bahkan ia yang gila, bahkan gila. Ada ulama pitamah bal huwa majnun, bahkan orang ni gila. Kalau gila aku marah. Kata aku tak berakal tak boleh. Kata aku gila aku marah sungguh. Kan? Padahal gila dengan tak ada akal itu sama kan? Kan? Apa orang gila? Orang tak ada akal. Aku kata bodoh tak boleh, kata bengong. Bodoh tak boleh, kata aku bengong. Dan menambahkan oleh setengah-setengah ulama di atas perkataan itu, ni perkataan Imam Haramain dengan kata dia pi tokok tambah. Imam Haramain kata apa? Orang yang tak tahu hukum akal tak ada akal. Dia ni pi tambah apa? Bahkan dia gila. Hai Tuhanku, janganlah engkau menjadikan anak beranakku dan kawan-kawanku, termasuklah penuntut ilmu, daripada jumlah ataupun golongan orang yang tak mengerti hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat. Dan janganlah engkau jadikan kami daripada orang yang comelote dan berlebay-lebay zohirnya dengan tidak berisi dan berenah. Tidak berisi dan bernas, tak berenah. Kalau berah tu, kalau berenah kita nampak gemuk ketat, tu dia panggil berenah. Kalau ulama tu ilmu je dia panggil apa? Ilmu yang berenah, bernas dia panggil, berisi dan bernas. Ni macam tong kosong, ketuk gedegong, itu tong kosong. Kita nak tahu dah, cakap banyak tapi isi tak banyak, tong ketuk. Tapi yang berenah ni ketuk ketak ketak kan. Ini hak ilmu banyak. Ketuk tak bunyi sebab padat. Berenah ni padat ilmu dia. Dan bernas sebelah dalamnya, dalam dia berenah. Zohirnya nampak berisi, dalam berenah. Ini yang kita mau dia sebut. Barulah kan, barulah selamat akidah kita. Barulah kita ni barulah kita tadi ni tak ungkit, tak marah Allah. Apa yang berlaku ini, yang adat ni kena ingat, hukum adat ni sah menyalahi. Ini hukum adat. Apa sah menyalahi? Dia panggil Arab panggil sihatut takhalluf.
Kita makan nasi 3 pinggan, wajib kenyang, boleh tak kenyang. Ini hukum adat. Tapi hukum akal, dia tak sah menyalahi. Dia tak boleh menyalahi daripada hukum dia. Bila kita fikir Allah ni ada, Tuhan ni ada, maka tak sama sekali lagi dah tak akan bertukar kepada Tuhan tidak ada. Ini habis. Adapun yang wajib pada syarak, maka iaitu wajib syarak barang yang dijanjikan dengan memberi pahala kerana mengerjanya dengan ikhlas. Dia sebut juga wajib syarak di sini, walaupun sebenarnya perbahasan wajib syarak ni dalam ilmu fiqh ataupun usul fiqh. Tapi dia sebut sini nak memberitahu kata ilmu tauhid ini juga termasuk dalam wajib syarak. Mengaji ilmu tauhid ni termasuk dalam wajib syarak. Kadang-kadang manusia ni tak faham. Dia faham wajib syarak ni semayang, zakat, haji, puasa. Lepas semayang dia belah, alhamdulillah aku dah tunai kewajipanku. Dia tak tahu ustaz yang duk tunggu tu di atas kursi nak mengajar tauhid tu, itu dia wajib kena duduk. Yang nak boleh pergi tu boleh, syaratnya yang alim-alim. Barangkali yang duk keluar tu lepas ustaz mengajar maghrib tu, ustaz tu dah, itu barangkali yang alim-alim, sangka baiklah. Dan mereka ni bolehlah kalau nak minta mengajar di rumah, tunggu kat pintu, nak minta tolong mengajar anak saya. Saya tak pandai. Tak pandai kenapa keluar ustaz mengajar? Dia patut tu imam kena tunggu depan pintu. Orang lah ni dia bukan passion dululah. Dia kena buat macam tu lah. Dia ingat lepas semayang lepas dah tanggungjawab. Dia tak tahu mengaji tauhid ni utama lagi. Apa Islam? Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah. Kamu kerja semayang. Kerja semayang ni lepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu saya sebut, kita datang masjid kerana nak semayang tak wajib. Semayang ni wajib, tapi boleh kita buat di rumah. Nak main semayang di masjid, ke masjid ni tak wajib. Afdal sahaja semayang di masjid. Tapi kalau ada pengajian di masjid, wajib kena datang masjid. Wajib kena datang di masjid kalau ada pengajian. Tapi kita datang masjid kerana nak semayang, kerana masjid tak wajib semayang di masjid. Ini cerita asal. Datang masjid tu baiklah. Kita nak semayang di rumah boleh. Tapi kalau mengaji di rumah tak ada siapa nak mengajar, di masjid ada, wajib kena datang ke masjid. Ini banyak saya silap faham. Sebab tu Syekh sebut wajib syarak dalam kitab ini. Barang yang dijanjikan dengan memberi pahala kerana mengerjanya dengan ikhlas. Kita buat dia dengan ikhlas, dapat pahala. Kalau tak ikhlas, tak dapat pahala. Cumanya lepas tuntutan syarak. Lepas tuntutan je. Macam kita semayang tak ikhlas, kita tak wajib dah semayang. Semayang tu lah. Lepas dah tuntutan kita, tanggungjawab kita kena semayang zuhur tadi. Lepas tuntutan. Tapi ikhlas ni, dia syarat untuk nak mendapat pahala. Bila sebut mengerja dengan ikhlas ni, mengerja ni dia ada 3. Mengerja ni dengan perbuatan, seperti semayang tu, rokok, sujud, dan perkataan, iaitulah kita baca Fatihah, tahiyat akhir dan selawat dalam semayang. Ketiganya, i'tikad dalam hati.
Iktikad keesaan Allah, kewujudan Allah. Lepas tu kalau kita semayang, kita yakin kewujudan Allah, kita ikhlas dalam setiap gerak semayang kita, kita ikhlas dalam bacaan kita, kita akan dapat 3 pahala. Ini makna mengerja dengan ikhlas. Dijanji beri pahala. Bila sebut dijanji, makna di akhirat nanti ataupun sekarang. Dan dijanjikan seksa kerana ketiadaan mengerjanya dengan ketiadaan uzur. Siapa-siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, tidak mengerjakan maknanya tak mengaji dengan ketiadaan uzur, dia dijanji dengan seksa di akhirat nanti. Dia mati masuk neraka. Bila seksa, mana ada luar neraka? Bila sebut seksa ni dalam neraka. Mana siapa yang tak belajar ilmu tauhid, walaupun dia sembahyang, tak lepas tanggungjawab, Allah akan seksa di akhirat. Mana dia akan masuk neraka, dia akan diseksa dengan dosa yang setimpal, lalu baru dia masuk syurga kalau dia masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Dan dijanjikan seksa kerana ketiadaan mengerjanya dengan ketiadaan uzur, seperti mengiktikadkan ada Tuhan. Mengiktikad ada Tuhan ini wajib ni. Ini masuk dalam makna mengerjakan dengan ikhlas. Mengiktikad Tuhan ada, ini wajib. Lagu mana kita nak mengaji cara mengiktikad Tuhan ada, kena mengaji sifat-sifat 20. Dan juga mengiktikadkan bukan takdaknya Tuhan. Takdaknya Tuhan itu kena iktikad. Yang ni takdak Tuhan itu tak. Ini pun kena iktikad. Faham tu? Kan? Kena faham. Kita ni kena iktikad Tuhan ada, bukan tiada. Tuhan sedia, bukan baharu. Tuhan kekal, bukan binasa. Tuhan bersalahan makhluk, bukan menyamai. Dia kena iktikad 2 ni. Tak cukup kena sama sendiri. Dalilnya alam ini. 3 ni baru lepas tanggungjawab kita mengetahui ilmu tauhid. Tuhan kata, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah atas Tuhan yang hidup, bukan mati. Kalau siapa beriman dengan al-hayy, dia tidak beriman dengan la yamut, kafir. Jangan kata itu. Dia beriman bismillah Fatihah tu, dia tak beriman dengan ba pada bismillah aja, kafir keseluruhannya. Dia beriman dengan sekalian ayat Quran, cuma dia tak beriman dengan ba pada bismillah pada Fatihah, kafir dia. Allah suruh kita bertawakal di atas Tuhan yang hidup, bukan mati. Ni Allah sebut wahdah, Tuhan tunggal, la syarikalah, bukan 2, 3. Ini khutbah Nabi. Nabi kan dia khutbah wahdah la syarikalah. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah. Kita baca iftitah. Tuhan tidak ada kongsi. Wa bizalika, dan mengiktikad Tuhan ni tidak 2, tidak kongsi, tidak dan tidak. Umirtu, aku disuruh iktikad. Ini. Kul huwallahu ahad. Allah tunggal. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanak. Walam yakullahu kufuwan, tidak yang sekupu dengan Allah. Ahad tu dah kita faham dah. Bila sebut tunggal, bapa tak ada, anak tak ada, dan tak sama yang lain. Tapi Allah sebut juga tak dan tak dan tak. Nak beritahu kata hukum tak ini kita kena beriman, kita kena iktikad. Pak tu guru dulu, Tok guru ajar kita apa? Tuhan ada, bukan tiada. Tuhan sedia, bukan binasa. Kan? Itu. Dia kena sebut bukan. Tu Syekh sebut di sini.
Pertama, mengiktikad ada Tuhan dan juga mengiktikad bukan tak adanya. Ini tak ada Tuhan itu bukan sama sekali, tidak sama sekali. Ni, jangan kita kata ni apa mengaji ada bukan tak ada. Jangan pelik Allah. Allah kata, bertahukah Tuhan yang hidup bukan mati. Yang main. Kita ilmu tara mana? Nak lawan ulama. Itu. Dan juga tahu dalil bagi keduanya. Keduanya mana? Ada Tuhan dan bukan tak ada. Ni, dalil bukan tak ada, itulah dalil ada Tuhan. Baik, apa dalil Tuhan ada? Alam ini. Dan alam ini juga menjadi dalil bukan tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan itu tidak sama sekali. Jadi dia panggil satu dalil dua madlul. Maknanya dalil Tuhan ada alam ini menjadi dalil Tuhan ada, dan alam ini menjadi dalil bukan tiadanya Tuhan ataupun tak adanya Tuhan. Ini disebut tak adanya. Dan kena tambah satu lagi, kena tahu dalil bagi tiap keduanya. Mana? Alam ini. Demikianlah juga i'tikad sedianya Allah Ta'ala hingga akhir, yakni pada tiap-tiap satu sifat itu ada 3 tempat yang undang-undang Tuhan paksa akan kita mengetahuinya. Dia ada 3 tempat yang undang-undang Allah paksa kita kena tahu dia. Mana? Pertama, kena tahu hukum sifat wajib, kena tahu hukum sifat mustahil, dan kena tahu dalil. Kita kena tahu Tuhan ni ada, kena tahu bukannya tiada, dan kena tahu dalilnya alam ini. Sebab tu kata ulama, tak lepas kewajipan kita mengenal Allah selagi kita hanya i'tikad Tuhan ni ada kudrat. Kita kata pula Tuhan ni ada kudrat, tidak lemah. Tuhan berkuasa, tidak lemah. Dan dalilnya alam ini. Ini 3 undang-undang. Inilah makna perkataan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Saya bahasa kena berhenti di situ dulu. Kita berhenti pada kata Syekh. Inilah makna perkataan ulama wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itu. Mudah-mudahan apa yang kita maji ini dapat memantapkan lagi iman kita dan akidah kita, dan menambahkan lagi ketahuan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan lagi amalan kita, dan sampaikan kepada saudara kita yang lain insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala alam bisawab. Ada tak soalan mengenai akidah? Kalau tak ada, kita nak tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم نعم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك الله بنورك الذي مركع أن تظهر في قلوبنا حق معرفتك كما ينبغي أن ترضى به. اللهم جمعنا هذا جعل محمد تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما ولا مطلوبا ولا مقدرا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.